Tambahkan ilmu, sucikan hati. Sekilas bersama Ustaz, saksikan di YouTube UiTM Channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hajar bin Opir ingin berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan satu topik berkaitan dengan nuzul Quran. Ayat Al-Quran yang telah pun saya bacakan itu merupakan satu tema kepada Al-Quran dan penurunan Al-Quran yang bermaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia, perkara yang akan membezakan di antara hak dan batin. Alhamdulillah, sekarang kita pun berada dalam suasana pertengahan Ramadan. Mari kita bersama-sama menghayati bagaimanakah Al-Quran itu merupakan suatu kompas kehidupan kita. Maka Al-Quran seperti mana dalam ayat tersebut dinyatakan sebagai hudan linnas, menjadi pedoman, menjadi petunjuk kepada kita. Mudah-mudahan dengan itu kita berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Namun, bagaimanakah kita merasakan Al-Quran itu kita cintai dan kita rasa supaya dia menjadi sesuatu yang berharga kepada kita? Mencintai Al-Quran itu tandanya adalah membaca Al-Quran tersebut. Itu yang pertama. Sebab itulah dalam ruang ini, dan marilah kita sama-sama ya para pendengar yang hormati sekalian, untuk kita baca Al-Quran. Berapa kuantitinya? Tepuk dada, tanya iman. Masing-masing mempunyai keupayaan yang tersendiri dan juga kekayaan tersendiri. Kalau boleh, namanya Oddosh, one day one juzuk. Masya Allah, itu susah Ustaz. Tetapi kalau tidak mampu untuk one day one juzuk itu, kita boleh juga untuk kita baca one day one surah, namanya Odos. Tapi kalau tidak juga bolehlah kita katakan membaca dengan Odop, one day one page. Satu hari satu page saja atau satu halaman saja. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kedua, tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, selepas kita baca Al-Quran daripada surah Al-Baqarah sampailah seterusnya, maka satu lagi tanda kita cinta pada Al-Quran adalah tadabbur Al-Quran. Dalam Al-Quran 1/3 daripada Al-Quran itu merupakan kisah-kisah yang Allah Ta'ala titipkan dan gambarkan dalam Al-Quran, selain ayat-ayat hukum dan sebagainya. Maka sebenarnya tadabbur ini adalah merupakan satu perkara yang sangat penting untuk kita menghayati, melihat dan juga mengambil iktibar daripada ayat-ayat tersebut. Satu contoh, satu ayat Quran yang dirakamkan dalam Al-Quran bermula surah An-Naml pada ayat 19 hingga ayat 28. Sangat cantik cerita ini berkaitan dengan burung hudhud. Kita pernah dengar cerita tentang hudhud pada nyanyian M. Nasir, betul? Tetapi sebenarnya Al-Quran sudah pun ada satu cerita yang khusus berkaitan burung hudhud, yang mana burung hudhud diperintahkan oleh Nabi Sulaiman AS ketika itu untuk mencari di manakah ada sumber air. Ibnu Kathir di dalam kitabnya, tafsirnya Al-Quran Al-Azim menyatakan bahawa burung hudhud ini merupakan jurutera air yang boleh mencari di mana air berada. Maka satu ketika dia tersesat sehingga ke negara Sabak yang diperintah oleh seorang peratu perempuan. Dan di dalam ayat tersebut dia menyatakan bahawa rajanya, menteri-menterinya dan juga rakyatnya masih lagi menyembah matahari. Menyebabkan burung hudhud sepatutnya sampai kepada pemeriksaan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman AS, tetapi terlewat. Kita boleh ambil pengajaran. Burung hudhud walaupun dia lewat, tapi dia sampai. Kalau kita ada teknologi sekarang tak ada masalah. Kita WhatsApp, kita buat Telegram, alhamdulillah sampai maklumat kepada Nabi Sulaiman AS. Tapi tidak ketika itu. Letaknya negara Sabah itu di Yaman. Kemudian berterbangan secara bergegas sampailah ke Palestin. Jauh tu, cuba tengok.
kita punya map berapa ribu batu kilometernya, tetapi burung hudud tetap sampai walaupun lewat. Itulah integriti, itulah accountability dalam kerja. Burung hudud rupanya menyampaikan satu maklumat yang sangat penting, iaitu dia menyatakan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, ada lagi orang yang tidak beriman pada Allah SWT yang masih menyembah matahari. Kerana itulah aku lambat, kerana aku observe mereka ini dalam masa yang agak lama. Kerana itulah wahai Nabi Sulaiman AS, aku ingin menyampaikan supaya mereka itu dapat menerima hidayah nanti. Maka inilah ciri seorang da'i, seorang yang nak mengajak kepada kebaikan dan menyanggah kepada kemungkaran. Oleh itu, sebenarnya bila kita mencintai Al-Quran, sekurang-kurangnya ada dua perkara. Satu, kita membaca Al-Quran. Yang kedua, kita tadabbur menghayati Al-Quran. Mudah-mudahan dengan masa yang ada ini, dalam penerangan Al-Quran, kita akan merasakan bahawa Al-Quran itu akan membawa kita kepada satu keadaan yang lebih baik pada masa hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.